Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقى وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka satu hadis yang sahih daripada seorang sahabat yang mulia yang digelar dengan Abi Kabsyah. Maka ia kata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata, wa uhaddithukum hadithan fahfazuh. Jadi suatu hari Nabi keluar jumpa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi ucapkan, Nabi kata, wa uhaddithukum haditha. Maka aku akan royak kepada kamu wahai sahabatku yang duduk ada di depanku pada hari ini, fahfazuh, maka ngapalah oleh kamu, ingatlah benda yang aku nak royak ni, sebab benda ni penting. Dan siapa pula kepada orang yang akan datang selepas daripada kamu, selepas daripada aku ni dah meninggal dunia, maka siapa akan kepada mereka teteh aku nak royak ni. Kemudian Nabi kata, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ni ai kelakuan manusia. Di atas dunia ni ada 4 kelakuan bagi manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Yang pertama, seorang hamba daripada hamba Allah, seorang yang Tuhan beri harta benda kepada dia yang begitu banyak. Lagi pula wa ilma, dan beri ilmu pengetahuan kepada dia. Maka fahuwa yattaqi fihi rabbah. Maka dia guna duit yang Tuhan bagi kepada dia ni yang gitu banyaknya, dengan sebab ilmu yang dia ada, pengetahuan, ilmu yang dia dapat dengan dia mengaji mari, dia menuntut mari, dia tahu kata benda mana yang boleh buat, benda mana yang tak boleh buat, benda mana hak Tuhan larang, benda mana hak Tuhan suruh. Dan buat lagu ni menyebabkan dia bahagia, dia buat benda ni menyebabkan dia celaka, dia tahu sebab ada ilmu pengetahuan yang dia menuntut mari. Sebab itu dia guna duit kepada jalan yang baik, jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia guna duit dengan beringat, bukan ikut apa saja yang dia kehendak nak buat, yang nafsu dia nak buat, dia tak ada ikut semua dak. Maka dia kembali klik kepada ilmu yang dia ada,
maka dia mari ukur, mari timbang, mari pegu dengan benda yang dia tahu tu, apa sahaja yang dia berasa nak buat tu setuju atau tidak dengan perintah Allah, sama ada betul lari atau betul suruh. Maka jikalaulah benda yang dia berasa nak buat ni masuklah benda yang Tuhan suruh, Tuhan menggalakkan, maka dia buat. Dan sebaliknya pula, nak buat sangat benda ni tapi Tuhan larang, nak beli sangat benda ni tapi deraka kepada Allah. Maka dia tinggalkan. Kalau gitu, dia nak keluar daripada tangan dia duit yang dia ada, yang Tuhan beri kepada dia ni, banyak atau sikit, tapi dia guna dengan beringat. Itu dia. Lagi pula, wa yasilu fihi rahimah, dan duit yang ada yang Tuhan beri kepada dia ni. Kalau gitu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mari dah dengan melalui beberapa majlis yang kita kecek mari dah bahawa duit ni duit Allah. Tuhan beri kepada kita, tak pada kita amanah, sebagai amanah. Kita ni jadi wakil daripada Allah. Tuhan letak duit di tangan kita, duit dia. Maka di sini kita ni, jikalau guna dengan ikut kehendak Tuhan, maka kita tunai sebaik-baik tunai amanah. Tetapi sebaliknya pula, jikalau kita ni guna kod jalan yang lain, Tuhan suruh kod lain kita buat kod lain, Tuhan suruh kita tak buat, Tuhan larang kita buat, maka di sini kita khianatkan amanah yang Tuhan letak pada kita. Itu dia. Maka duit yang begitu banyak yang Tuhan beri kepada dia ni, dia guna kepada jalan Allah. Itu dia. Ni seorang hamba yang pertama. Sebab Nabi kata kelakuan manusia ni tu bepak. Maka kita cuba tak dengarlah dalam 4 orang ni, 4 golongan, 4 pesaing ni, kita duduk dalam golongan mana. Lepas tu kita boleh tahulah, sebab Nabi ayat siap dah. Golongan ni baik, golongan ni bertuah, golongan ni celaka, golongan ni orang panggil apa? Binasa. Tu Nabi ayat siap-siap dah. Maka kita duduk kita kelih kata kita duduk lah golongan mana. Ni golongan pertama Nabi dah cerita kepada kita, iaitu seorang hamba yang Tuhan banyak beri harta benda kepada dia dan juga beri ilmu pengetahuan. Itu dia. Maka dengan sebab ilmu yang dia ada ni, dia guna duit kepada jalan yang baik, dia guna duit kepada jalan yang digemar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula, wa yasilu fihi rahimah, dan dia ambil duit yang Tuhan beri kepada dia ni, dia hubungkan waris-waris dia. Itu dia, hubungkan. Hubung sini pisah buat baik dengan duit yang dia ada ni kepada waris-waris dia. Apabila di sana ada waris-waris yang susah, dia tolong. Waris-waris yang berhajat, dia siapa? Kalau gitu dia ambil duit ni untuk panggil hubung di antara dia dengan waris dia. Itu dia. Tapi pada hari ininya, duit yang sebab duit ni sebab dan juga pucuk besar, orang ni putus. Waris-waris sikit selisih salah faham menyebabkan tak kecek siapa bila-bila, siapa kepada mati kadang-kadangnya. Itu dia. Lagi pula, wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tahu pula kata duit yang di tangan dia ni hak Tuhan ada. Wajib kita kena buat dengan duit yang duduk di tangan kita ni, iaitu dengan bentuk keluar zakat dan sebagainya. Itu dia. Maka orang ni Nabi kata, fahadha bi afdalil manazil, maka orang ni akan dapat sebaik-baik tempat la syurga isa. Sebaik-baik tempat.
Bahkan dunia pun jika dia hidup lagu ni, dia akan dapat sebaik-baik setinggi-tinggi peringkat. Dah orang kata mulianya. Tapi hak nyata jelas sekalinya di akhirat kelak. Nah, itu dia. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa 'abdin, dan seorang hamba razaqahullahu ilma, iaitu Tuhan beri ilmu pengetahuan kepada dia, walam yarzuqhu mala, tetapi Tuhan tak beri duit kepada dia. Dia ni ilmu banyak, maka dengan ilmu yang dia ada ni lah dia kenal Tuhan, maka dia cinta kepada Tuhan, maka dia takut kepada Tuhan. Dengan melalui dia kenal ni, maka tumbuh dua. Kenal Tuhan, maka tumbuh dua oleh diri dia. Yang pertama, rasa cinta kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah. Walam yarzuqhu mala, tapi Tuhan tak ada beri harta benda kepada dia. Dengan makna dia ni duduk atas dunia ni sama tara dia pindah kepada alam barzakh ni, dia pati miskin. Dan tu dia tak lebih dak duit pandai makan ya. Dan kadang-kadang tak cukup makan. Tu dia. Duit tak ada macam mudah-mudah. Fahuwa sadiqun niyyah, tetapi dia ni di dalam hati dia ni, dia niat baik, niat comel. Tetap harta benda jikalau dia milik. Yaqul, maka dia katakan, lau anna li malan, jikalau bahawasa bagi aku ni duit, duit banyak. Tu dia. La amiltu fihi bi'amali fulan, nascaya aku akan buat sebagaimana dia tu buat daripada amalan baik, dengan melalui dia panggil apa, duit, harta benda. Banyak benar duit ni yang boleh buat. Sanggup orang mengaji, pahala besar. Tu dia. Tolong orang susah, pahala besar. Tu dia. Buat orang panggil apa, sekolah, pahala besar. Buat masjid, pahala besar. Boleh buat banyak benar dengan duit ni daripada amalan baik. Tu dia. Maka tak kalau dia dengar berita mari kata seorang yang dia guna duit ni kepada jalan yang baik, atau dia boleh kelih dengan mata dia orang yang buat baik dengan melalui duit harta benda ni duk kapung sekali dengan dia, ataupun dia kena baik, boleh jadi belaka. Hak pentingnya tak kalau dia tahu dengan demo royak orang mati lama-lama dah, ataupun dia tahu dia kena duk kampung lain, ataupun duk sekampung kali dengan dia, maka dia kelih daripada perbuatan orang tu yang begitu banyak duit comelnya perbuatan dia, maka dia duit tak ada, tapi dia cinta dia niat betul-betul sungguh 100%. Jikalau aku ada duit, aku nak buat semacam orang tu, nak buat supaya dia mau tu buat daripada amalan baik dengan dia panggil duit ni. Tu dia nak buat belaka. Tu. Maka Nabi kata fahuwa biniyatihi, maka Tuhan akan beri pahala kepada dia ikut niat dia. Itu dia. Ya tak ada buat sekali, tak ada beri sekali sedekah ke orang, tak ada sanggup sekali anak yatim, tak ada tolong sekali orang susah, tak ada bina ahli masjid, tak ada wakaf tu, tak ada wakaf ni. Dah sebab tak ada duit, tapi dia niat nak buat je kalau dia milik. Dia niat nak buat je kalau dia duit ada. Sebagaimana orang lain buat, orang yang duit ada buat. Itu dia. Maka Tuhan beri pahala kepada dia seperti dia buat. Tuhan beri pahala ikut niat dia. Niat baik, Tuhan beri. Penuh, tak kurang sikit mahbub. Sabit tu Nabi kata lepas tu, wa ajruhuma sawa, maka pahala kedua-dua orang tu sama je. Pahala orang yang buat sungguh tu dengan orang yang niat nak buat je. Tak ada buat sekali sebab dia pakai, orang tu dia buat sungguh sebab dia duit ada, maka pahala sama. Itu dia. Tak ada beza. Itu dia. Pada asal pahala tu, walaupun orang buat tu dia ada kelebihan segi lain pula. Itu dia. Tapi nak ayat kata Tuhan beri pahala
ikut niat kita. Tu dia. Sabit tu dia panggil murahnya Tuhan kita. Tentang rahmat dia. Sabit tu kita kena banyak-banyak niat baik. Banyak-banyak niat nak buat benda-benda yang Tuhan suruh. Nah, walau kita tak boleh buat pun kita dapat pahala dah. Nah, tu dia. Sabit tu berlaku masa Nabi pada dulu hari tu ialah berlaku peperangan Yarmouk. Ya, tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun yang begitu kemarahnya, panahnya. Nah, tu dia susahnya sehingga buat ngajauh perjalanan ni tidak ada kenderaan, tidak ada binatang, tidak ada kuda, malaikat sikit-sikit saja, juga unta pun sikit saja, menyebabkan para sahabat ni orang panggil apa, bila kenderaan hipung mari kuda dengan unta hipung mari berapa ekor, lepas tu gihan taksim dengan jumlah para sahabat yang keluar berjihad pada hari itu. Maka jatuhnya 3 orang kena naik binatang seekor. Gila lah sebab binatang nak muat 3 orang tak ada. Tak boleh buat nyanyi kepada binatang. Ini Islam kita. Kata nak buat nyanyi ke manusia, lebih lagi lah binatang tak boleh buat nyanyi dah. Maka tukar gila hayuk naik sekerat turun. Orang lain naik pula gila gitu. Tu dia. Ayat kata susahnya siapakah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia mau tanya ya hal susah payah yang berlaku pada peperangan Yarmouk ni. Tu dia cara mana? Maka ia kata ini amanah, jikalau tak bercapai kita tak royak. Sebab kerana ikhlas dia ni dia tak si royak benda-benda yang dia buat baik. Sebab kita royak benda yang kita buat ni dah kurang lah pahala kita. Sabit tu dia bisa nak susuk tak siapa tahu benda yang dia buat. Tapi dia nak royak benda yang berlaku. Tu dia sebagai nak royak suasana yang berlaku pada hari tu lagu mana rupa dia. Bukan nak bangga-bangga, bukan nak tunjuk-tunjuk dak. Ya tak susahnya sapakah kami ni wak nak banyak berjalan sapakah cabut habis kuku kaki kami. Kuku kaki ni cabut habis. Wak nak panjang berjalan ni susahnya sapakah berdarah kaki kami. Kalau bawah tak nak kira dah, bawah tu darahnya kuku pun cabut. Pasal tu nak kena baru kena pengang kain kaki tu. Tu dia. Kau tu orang pergi muslimin muslimat. Tapi Nabi kata kana? Nabi kata laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masira wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Nabi kata sesungguhnya kamu ni Nabi kecek tuju kepada orang yang pergi pada perang Yarmouk tu. Nabi kata kamu dah tinggal satu kaum di Madinah tu daripada orang Islam lah yang tak ada mari sekali dengan kita sebab ada keuzuran. Tu dia. Nabi kata kamu tak jalan pun jalan dalam di perang ni lah. Jakoh 2 jakoh naik benda turun benda mu tak berjalan pun dan mu tak belanja pun mu tak buat baik pun apa-apa yang berlaku dengan mu dalam masa kamu pergi perang ni susah payah kamu lep berjalan dan belanja kamu dalam perang ni dan apa saja yang kamu buat wa hum ma'akum dan mereka itu di Madinah tu yang tak ada buat seperti kamu buat tapi pahala dia tak kurang sikit mahbub dapat seperti kamu dapat. Nabi kata tu dia. Kalau gitu Nabi kata lepas tu sebab apa? Sebab demo tu niat baik, niat comel, niat nak keluar jika dia kuasa tapi dia tak kuasa sebab dia sakit, sebab dia ada keuzuran. Dia tak boleh keluarkan dengan kita. Dia nak pergi sangat. Dia nak mari sangat kali dengan kita. Sabakar dia panggil pemenalih teriak demo tu yang duduk dinah tak boleh mari ni. Tu dia. Maka Tuhan tak sia-siakan rasa mereka itu. Tuhan beri pahala sebagaimana Tuhan beri kepada kita.
Padahal susah payah berlaku dengan kita. Demo tak berlaku di Madinah, tidur sedap tak kata. Tapi dapat pahala seperti kita dapat. Nah, ada dia. Maka sini pun supaya Nabi kata, fa huwa bi niyyati ajruhuma sawa, sama ya. Nah, ada dia. Misal, sabit tu misalnya ni dia panggil masuk dalam musim haji. Nah, kita pakai miskin, duit tak ada. Nah, tak boleh naik nak buat umrah, nak buat haji sebagaimana orang lain naik. Maka kita cinta, kita niat. Nah, anak buat je kalau aku duit ada cerak, aku panggil apa? 100% aku akan naik buat haji. Aku akan naik tunai satu fardu yang kelima dalam Islam. Dah haji dan umrah. Maka niat kita je kalau betul molek baik, itu habis seperti kita buat haji dan umrah dah. Nah, dan juga amal lain pun supaya juga. Nah, aklif kepada dia mau keluar zakat setahun-tahun banyaknya duit dia. Kalau gitu besarnya pahala dia. Dia kalau aku ada duit aku nak keluar zakat. Dia kalau aku ada duit aku nak sanggup anak yatim. Dia kalau aku ada duit aku nak tolong orang fakir miskin dekat pun tempat aku. Dia kalau aku ada duit aku nak buat masjid situ, aku nak masuk nak sedekah, nak masuk orang panggil capur. Dah dalam buat baik. Niat lagu tu orang panggil apa? Kalau setiap hari boleh niat ke. Tapi benar-benar sungguh, bukan niat main-main orang panggil apa sebab Tuhan lebih tahu tak apa kita rasa, apa kita niat. Jika kalau betul sungguh, niat kita comel sungguh, maka Tuhan beri pahala padahal kita dah buat sekali. Nah, ada dia. Sabit tu kita nak tidur malam ni, niat dulu. Niat kerana, niat kata aku ni, nah, orang panggil pun nak tidur ni, supaya nak rehat, nak menggagahkan diriku, supaya nak bangun semaya subuh. Niat lagu tu. Pas je kalau fardu kata, dia ni wak ngertih selajak tak khabar matahari naik cokong ada. Dah tu hebui pahala mai subuh. Walau dia nak qada kali pun tak ada apa dah qada gila, tapi tu hebui dah pahala subuh dia tak semaya. Sebab dia tak sengaja tinggal. Nah, itu dia. Kalau gitu pisah niat baik. Itu dia. Ini orang yang kedua. Orang yang kedua. Lepas tu wa abdin, dan yang ketiga, dan seorang hamba razaqahullahu mala. Tuhan beri rezeki kepada dia banyak harta benda, banyak duit Tuhan beri ke dia, kaya dia ni. Walam yarzuqhu ilma, tapi Tuhan tak ada beri ilmu dak ke dia. Dah ilmu orang panggil duit banyak, tapi ilmu tak ada. Dia dia. Maka orang ini yakhbitu fi malihi bighairi ilmin wala yattaqi fihi rabbah. Maka dengan sebab rai ilmu saja, tidak ada dalam dada dia, tidak ada dalam akal fikiran dia, tak tahu orang panggil apa, waktu dia guna duit ikut hati dia, kandak ikut rasa dia nak buat. Nah, itu dia. Kalau gitu tak takut kepada Allah dak. Nah, itu dia. Dia nak guna ke mana dia guna. Nah, itu. Dan kebanyakan ni iaitu orang yang banyak harta benda ni kebanyakan tak ada ilmu pengetahuan. Nah, menyebabkan dia guna duit kepada jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang tapi kebanyakan orang. Lagi pula wala yasidu fihi rahimah, dan dia tak ada hubung dak, tak ada ambil duit yang banyak di tangan dia ni, waktu dia tu hubung waris-waris dak. Nah, dak bukan orang panggil apa? Sombang, bukan orang panggil apa berasa nak pergi demo kita lebih. Nah, itu dia. Maka wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tak tahu kata duit di tangan dia ni hak Tuhan ada, iaitu dia wajib kena keluar zakat. Tak tahu, maka tak keluar zakat. Itu dia. Fahadha bi akhbathil manazil, maka orang ni sejahat-jahat peringkat dia. Orang ni masuklah golongan secelaka-celaka hamba. Nah, secelaka-celaka manusia, sebab akan diseksa di akhirat kelak dengan sekasar-kasar seksa. Sebab apa? Duit banyak, kena tanya dah. Pas dia guna apa jalan yang dia boleh buat banyak maksiat sebab duit dia banyak. Supaya duit tak ada ni apa yang boleh buat maksiat tak banyak mana. Nah, duit banyak yang boleh buat belaka.
Pergi sana boleh pergi, nak beli tu boleh beli, nak kelih benda tu boleh kelih, nak apa saja boleh. Nah, padahal tu yang larang belaka tu. Tapi dia boleh cari, dia boleh ambil, boleh guna sebab duit dia ada. Tu dia. Kalau gitu banyak dosa dia lah. Sebab banyak maksiat yang dia buat. Tu. Dan yang keempat, yang keakhirnya Nabi kata Nabi kata wa abdin, dan seorang hamba pula lam yarzuqhullahu mala. Tuhan tak ada beri harta benda dak dia. Wala ilma, dan tak ada beri ilmu. Harta benda pun tak ada, ilmu pun tak ada. Wa fahuwa yaqul, maka dia kata, orang ini yang Tuhan tak ada beri harta kepada dia, tak ada beri ilmu kepada dia, kata lau anna li mala, jikalau aku ada duit, la amiltu fihi bi'amali fulan, maka aku akan buat semacam mana dia tu buat. Ai daripada amal jahat. Orang yang karut-karut daripada hamba Allah guna duit kepada jalan yang jahat-jahat, aku nak buat lagu tu. Nah, ayat niat lagu tu. Maka Nabi kata fa huwa bi niyyati, maka dia akan dapat dosa sebagaimana dia niat. Nah, tu dia. Fa wizruhuma sawa, maka dosa kedua-dua ai oleh hak dia cinta nak buat seperti dia tu. Nah, yang duit banyak, yang buat jahat belaka kepada ai, guna duit kepada jalan Tuhan larang tu. Nah, ayat cerita nak buat lagu tu. Maka demon tak apa, demon dia buat sungguh. Demon tak buat kali. Tapi cinta-cinta niat dia benar sungguh-sungguh. Jikalau duit ada yang nak buat seperti demon tu buat, maka dapat dosa seperti demon undah. Sama Nabi kata. Itu dia. Iaitu niat. Penting sekali. Maka jikalau kita kelih daripada awal hadis sampai kepada akhir hadis, muslimin muslimat dapat tahulah. Itu dia. Nak kata semua nikmat yang Tuhan beri kepada kita ni, tak kira nikmat apa-apa. Tak kira nikmat apa, semua nikmat. Kaya, jangok, peringkat tinggi. Itu dia. Suara sedap. Jadi tu jadi ni. Apa sahaja daripada nikmat yang Tuhan beri. Tapi semua tu nak butung tak butung, nak baik tak baik bagi dia terhenti di atas ilmu. Itu dia. Duit banyak tak ada ilmu, jadi bala bagi dia. Rupa jangok, tak ada ilmu, bala bagi dia. Suara sedap, tak ada ilmu, jadi bala bagi dia. Peringkat tinggi, tidak ada ilmu, bala bagi dia. Sebab dengan tak ada ilmu satu ni, dia tak takut kepada Allah. Dia tak cinta kepada Allah. Sebab itu dia nak buat apa dia buat. Maka kita ni muslimin muslimat, kita ada 3 orang seteru. Padahal bukan 3 orang benar-benar, ada 3 kelum, 3 puak. Maka 3 ni bahaya belaka. Tapi bahaya tu ada bahaya benar, bahaya sikit, lepas tu bahaya sikit lagi. Bahaya sungguh-sungguh, bahaya tengah dan bahaya orang panggil biasa. Tapi semua tu bahaya belaka. Dan tak ada seorang mahbub di kalangan kita yang lepas daripada seteru ni, yang kena jahat kepada kita ni. Maka dia tak suruh kita melakukan benda yang jahat. Dia tak heret kita melakukan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Gapo 3 perkara ni? Yang pertama hak besar sekali. Hak bahaya seteru yang paling bahaya sekali ialah an-nafs. Hawa nafsu kita. Hak ni hak satu sekali. Yang kedua, syaitan dan tentera dia, syaitan dan tentera dia. Dan yang ketiga, manusia yang jahat-jahat. Kawan-kawan jahat. Ini. Maka 3 ni bukan seorang tu. 3 kelum, 3 pesaing. Sebab sayang kita bukan seorang, ramai. Yang jahat-jahat, dia heret kita kepada jahat belaka. Syaitan, semua syaitan. Anak cucu iblis ni. Yang tak beriman ni, masih tipu kita setiap masa. Dan juga nafsu ni, dia tak senggir rasa dengan kita. Duduk kita sama-sama. Saing, becik juga. Dia tekah berjumpa tu yang bahaya. Jahat-jahat tu.
Tu dia. Syaitan ada ke masa dia tinggal kita? Nah, masa kita semak kita rebel, dia lari pada kita ustaz. Atau masa kita duk baca Quran, bawa baik apa ni, dia tinggal kita ustaz. Tu dia. Tapi nafsu dak duduk sepanjang masa. Nah, sabit tu siapa akan boleh puasa, tu hai garing, tu hai ikat, tu hai koci, syaitan-syaitan yang jahat ni. Nah, tapi nafsu ada lagi kita. Hak tu duk tipu kita. Nah, tu dia. Maka demon ni siding dia banyak sekali. Nak tahan kita tu. Nak uji kita julus lalu berlaka kepada Allah ni. Banyak benar. Nah, tu dia. Kadang-kadang mari rupa baik, kadang-kadang. Pas tahu mana kita. Nah, sabit tu tak selamat daripada tipu daya seteru kita. Yang tiga-tiga tu sana tu, malaikat dengan ilmu satu yang selamat. Yang boleh jaga kita, yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya dia dan siding-siding yang dia tahan. Saya biasa buat misal, lama mari dah. Saya kata, siapakah di kalangan manusia yang paling selamat sekali daripada penyakit? Penyakit ni. Kita kira hukum adat lah, saya kira qada dan qada Tuhan tak nak kira situ lah. Hukum adat ni pada galik orang, siapa yang paling selamat daripada penyakit? Siapa? Maka dia kata tanya orang, nescaya dia mau jawab atau bohong, doktor. Betul. Sebab apa? Sebab dia lebih tahu daripada orang lain. Makan ning menyebabkan ning. Dah, maka tak boleh makan dua ni sebab menyebab ni. Dia tahu. Sabit dia beringat. Jadi dia maka wak dia selamat. Nah, jadi dia. Juga orang masuk dah hotel pun. Orang yang mehek jalan, orang yang masuk, orang yang tahu habis semua sana hotel ni, orang ni paling selamat daripada orang yang tak tahu apa. Orang masuk dengan jadal gitu. Nah, ada dia. Sabit tu muslimin muslimah ilmu ni satu saja yang boleh menyampaikan kita, boleh menyelamatkan kita. Bahkan ilmu jika Tuhan beri kepada kita ialah jalan yang paling dekat sekali, yang cepat sekali yang hantar kita kepada syurga Allah. Habis Nabi kata apa? Siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia supaya nak menuntut ilmu pengetahuan, dan nescaya Tuhan memudahkan jalan kepada syurga. Ada dia. Maka dan riwayat juga daripada Nabi SAW, comel sekali, betul sungguh-sungguh perkataan Nabi. Nabi kata apa? Kullun nasi halka. Semua manusia binasa belaka, celaka belaka. Tak kira siapa. Kullun nas, semua manusia. Orang kafir tak nak kecek dah. Kecek Islam kita ni. Semua manusia. Masuk lelaki, masuk perempuan, masuk orang jangak, masuk orang hudu. Masuk orang kaya, masuk orang fakir. Masuk orang mulia, masuk orang hina. Masuk belaka oleh kalimah semua manusia, tak kira. Itu dia. Semua binasa belaka illa malaikat. Malaikat ni buat tu baik. Hak ni tak binasa kan ni weh. Illa al-alimin. Malaikat orang yang beralim, orang alim, orang berilmu. Orang ni ya daripada manusia semua orang ni dah paling selamat sekali. Itu dia. Tapi Nabi hubung lagi. Semua pula, semua orang alim pula binasa juga. Binasa belaka. Celaka belaka. Illa malaikat, illa al-amilin. Malaikat orang beramal. Tahu, tapi dia tak beramal, tak ada juga. Dan Nabi kata pula, orang yang beramal ni pun semua binasa belaka, celaka belaka. Itu dia. Malaikat orang yang berikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam ni hadis. Tapi tangga mula-mula ilmu pengetahuan. Cuba taklih hadis yang ni. Orang yang pertama, sebaik-baik manusia, sebutung-butung manusia ialah orang yang Tuhan beri duit dan ilmu. Sebab ilmu saya. Ya sebab ia tahu ni lah. Ia guna kena duit tu. Ia guna ikut apa yang diperintah oleh Allah. Dan dia tak akan guna, tak akan buka pintu hak Tuhan katuk, Tuhan larang, Tuhan suruh buat.
Itu dia. Maka sebaik-baik manusia dia. Oh, yang kedua, harta tak ada tapi ilmu ada. Beruntung juga. Nah, dan yang ketiga, sejahat-jahat manusia, secelaka-celaka manusia ialah orang yang banyak harta tapi ilmu tak ada. Tak pakar dah harta. Bukan nikmat dah lah. Jadi bala pula. Ni bukan semua orang ni, tapi Nabi sebut betul lah. Betul galik pada galik kebanyakan orang lagu ni. Nah, ada dia. Kalau gitu, kita duk baca hak sebenar pun muslimat bab niat ni, bab niat. Ada dia. Itu hadis yang pertama. Sebab itu kita kena amat-amatilah, kena ambil beratlah. Ada dia, kena ambil padu sikit. Ilmu sini ni bukanlah kena mengaji wi alim belaka dak. Bahkan kita nak buat apa saja hak Tuhan suruh kita buat ni buat dengan tahu. Nah, sebab tu awal sekali kita kena mengaji, kena tahu dulu. Kena kenal Tuhan yang pertama kali ni. Nah, siapa Tuhan kita ni? Nah, lepas kenal ya dah, kita tahu pula apa tu dia suruh kita, apa tu dia larang kita. Ada dia. Lepas tu kita pisah tunai perintah yang dia suruh kita tu. Apa dia suruh hak besar-besar, hak suruh banyak pula suruh ni. Suruh dengan benda mesti nak buat, tak buat ni dia panggil berdosa, dan suruh dia panggil tekan ni tapi tak berat mana, buat comel tinggal pun tak ada dosa apa. Nah, ada dia. Dan sebelah larang pula, larang kerah. Tak boleh buat berdosa dan larang dia panggil comel tinggal, buat pun tak berdosa, tu boleh. Ada dia. Boleh pada lepas ada kenal ya dah, yakin dah kita ni kata dia Tuhan kita, dia menjadikan kita dan kita ni akan kembali klik kepada dia dan dia akan balas setiap perbuatan kita, akan tanya kita satu-satu. Nah, maka kita pisah tunailah apa hak dia buat, hak dia suruh, dan pisah tinggal hak dia larang. Itu dia. Maka nak buat hak dia suruh ni, kena tahu ni gapo tu? Semaya. Apa nak semaya lagu mana? Tahu sekadar tu yalah. Nah, tu dia. Gapo repang nak semaya ni kena ada repang cukup syarat je yang 5 tu, tahu syarat gapo kata. Nah, nak wisah semaya kita tu, nak lepas tutup teh tu. Nak wi atas dah buat dah, dah tunai dah tu. Nah, lepas dah. Sehari ni. Esok pula sehingga kepada kita keluar daripada dunia ni. Dan juga gapo lagi? Zakat ni. Zakat bukan semua orang. Tapi tak wajib mengaji. Malaikat orang kaya yang wajib mengaji. Kalau gitu semua ni hak Tuhan perintah ni, bila wajib kita kena menutup sebab kita nak panggil pun wajib kita mengaji ketika kita nak buat. Tak apa masa kita buat lagi, tak wajib kita buat, tak wajib mengaji. Tak mesti mengaji. Kalau gitu sikit sangat ya kita mengaji ni. Sebenar pun. Patut apa artinya? Hak mesti nak sungguh semaya saya. Semaya. Patut puasa. Semaya ni semua orang mesti. Nah, malaikat orang gila tak nak kerja ni. Orang yang berakal apa ni masuk ke balik wajib dia ni. Dan puasa bukan semua orang. Tapi kebanyakan orang dipanggil apa? Puasa dah 90%, 99% ni wajib puasa. Zakat bukan semua orang ada. Jarang orang lah sikit lah ni. Juga haji pun juga. Sabit tu haji tak ada nak mengaji pun haji. Ketika nak pergi buat dia ni, nak pergi dah puasa, duit dah nak pergi dah. Ni wajib nak ngaji dulu. Sebab apa? Nak buat kena tahu apa kita nak buat tu. Nah, juga bab hal lain lagi pun supaya juga. Tak wajib ngaji bab niaga, bab jual beli dak. Malaikat kita nak pergi niaga, wajib ngaji. Nah, kalau gitu tujuannya nak kita buat nak tahu ya. Lagi pula bukan sekadar tu hak tu yalah. Lepas tutup teh, tapi di sana kita kena mengaji juga. Kita kena dengar juga. Sebab apa? Sebab kita ni duk dia tak buat. Sebab tak tahu ni tak buat. Sebab tak tahu tak laku. Sebab tak tahu ni tak berasa gemar nak buat dah. Sebab tak tahu ni dia tak berasa kata buat pun tak ada berasa tak ada belah mana, tak ada gana. Sebab tak tahu tutik. Nah, bahkan hak tahu pun bukan nak buat belaka dah. Tak itu kan? Itu dia. Sebab itu muslimin muslimat, nah kita kena ambil beratlah bab ni jika kita nak beruntung ke, nak berjaya ke, dah hidup kita di dunia ni. Dan juga orang panggil alam kubur kita, juga alam akhirat nu lebih laginya, tepat orang panggil apa siapa tesain. Dua ya, ilmu syurga, ilmu neraka. Maka yang nak menyampaikan kita kepada sana dengan selamat tak ada hal lain langsung, dah malaikat ilmu satu ya. Ada dia. Sebab itu
Orang panggil jangan saya kepada duit, orang panggil pos selit minyak jika kita nak ngaji kok sopat tu. Nah, ataupun orang panggil lagi kepada tokso, ataupun lagi kepada babosu di comel, ataupun hak mizi orang panggil lala, hak dekat-dekat hak kita boleh pergi ni, hak ada. Nah, ada dia. Hadis yang pertama. Nah, ada dengan makna nikmat lain, ada ilmu yang rosak habis. Bukan ada nikmat tak dibala pula bagi kita. Dah, ada. Adapun hadis yang kedua, An Ibni Abbas. Hadis ni pun hadis sahih dan muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan imam yang lain-lain lagi. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fima yarwi an rabbih ta'ala. Hadis ni hadis qudsi. Nabi kata, Tuhan kata. Itu dia hadis sahih. Yaitu innallaha katabal hasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah Tuhan tulis dah kebaikan dan kejahatan. Thumma bayyana dzalik, lepas tu Tuhan menyatakan. Nah, Tuhan tulis semua kebajikan dan tulis semua daripada segala dosa maksiat. Nah, Tuhan tulis. Ada dia. Lepas tu Tuhan menyatakan hak ni baik, hak ni halal, hak ni bagus, hak ni apa semua. Hak ni tak boleh, hak ni haram. Tuhan menyatakan semua benda hak dia tulis sana. Tulis benda baik dan tulis benda jahat, maka Tuhan royak semua kata ni jahat, ni baik. Nah, ada dia. Faman hamma bihasanatin, maka siapa-siapa azam ai berasa nak buat kebajikan. Ada dia. Berasa nak buat kebajikan. Tak kira kebajikan apa daripada semua kebajikan Tuhan tulisan ini, Tuhan menyatakan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, dan para ulama yang mengeluarkan apa panggil apa hukum daripada Quran dan Sunnah, apa daripada benda-benda yang baik. Nah, ada dia. Maka kita ni azam kita niat nak buat baik. Nah, ada dia. Tapi falam ya'malha, tapi tak ada buat. Nah, ada dia. Dia berasa sungguh nak buat. Tiba-tiba sebab ada benda lain, wakwi tak boleh buat benda tu. Wakwi tak boleh buat. Nah, ada dia. Misal kata korang botong berita sot-sot yang berlaku hari Senin baru ni. Nah, kita pergi mengatar di Hadjai. Ada. Maka dia ni jika tak silap, ikut berita yang ada tu dia tubai daripada Nara. Nah, ada dia. Tubai Nara. Lagi buat haji. Bagaimana dia mau lagi buat haji? Dan boleh hari berita ni setengah-setengah tahu dah. Iaitu azam dia. Nak buat baik ya, niat jak rumah dah keluar lagi buat haji di Mekah. Dah itu. Nah, tiba-tiba pergi siapa di Oman. Nah, belum nak tukar kapal transit di sana. Nah, satu buti berminyak kau tak tahu dah betinya buti di Oman, maka mati di situ. Itu ada nak buat haji dia tu. Nah, dan kemarin saya kata masuk dalam live bahawa di sipir siap dah kamu siap tahu di Oman. Tak ada wakil rumah dah. Tak ada wakil rumah dah. Padahal Raja Air belum ni dia kata Raja Air bebas kepada waris-waris dia tu. Kerana wakil pun dia nak hantar mari free. Kata berita tapi kita tak tahulah. Lagu mana tu boleh dia kena bayar mulakan habis tu waris itu tak apalah. Tanah sana, maka tanah sana. Dah ada siap dia panggil cari gali kubur, dah waktu mayat, gambar ada semua dah ada selesai. Nah, ada dia. Hai maka azam dia nak buat ke? Tak ada nak buat lah. Nak pergi ni, apa masa dah. Nah, hari panggil sebulan lebih-lebih nak masuk dah hari panggil apa. Tapi tak ada buat dah. Dan hal lain lagi bersupa tu sebagai misal berlaku hari panggil baru-baru benar ni. Dan hal lain lagi. Berlaku sama kita sendiri ke, dengan kawan kita, orang lain tak kira lah. Dia nak buat baik. Tapi tak ada nak buat. Sebab ada benda yang sekat dia, mati ke, ataupun dia kuasa tiba-tiba siapa hari nak buat tak kuasa habis duit ke. Nah, ataupun dia siapa hari pak nak hari nak buat tu, dia gebah sakit demam tak khabar ke. Tak kira lah.
Ada pun yang terlupa atau yang nak buat apa-apa, ada pun yang tak ada masa mana nak buat weh. Mata-mata sekalian tinggal ya. Tu dia. Tapi ia penuh niat dah. Tu dia. Maka lagu ni Nabi kata katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tu hewi penuh pahala. Buidah. Buidah. Sampai itu, nama apa nama maksud pin putih gapo lah dah mati tu. Tu dia. Tu tulis siap dah pahala haji ke dia. Dia tak ada buat lagi. Sebab apa dia niat dah lagi buat haji dah lagi dah ni. Gidah dah. Tak hafal lagi. Pahala Mekah pun tak hafal masa lagi. Orang panggil nak wukuf, yang mula haji ni wukuf. Mula haji ni wukuf. Mula benar-benarnya niat di rumah tu. Keluar dia tu niat buat itu niat ihram. Lepas tu dia panggil wukuf pertama kerjaannya. Ada dia. Maka wukuf hari 9 Arafah tu. Hari ni hari yang ke-7 dia panggil Zulkaidah baru. Kalau gitu semulai lagi. Mulai lebih lagi. Tapi dia niat dah lagi tu. Maka Tuhan pun penuh pada dia. Tak puas si mahbub. Tapi kena buat semula lah. Negatif nak tudung dia panggil upah lah. Dia tak ada buat lagi. Apa yang wajib dia buat dah. Pas tak ada buat lagi, kena buat lah. Kena ambil duit ya. Saka dia pergi upah dia buat tu. Tapi pahala dapat dah. Buat dapat dah pahala. Dia ni. Air penuh tak kuat si mahbub. Tuhan tulis pahala bagi orang niat baik ni. Sabit tu kena niat baik kita. Niat nak buat tu, niat nak buat ni, niat nak buat tu. Kalau boleh buat sungguh, comel ya baru. Tak boleh buat pun tak ada apa, tak rugi apa kita. Pahala ada dah. Ada dia. Lepas minggu depan insya-Allah kita akan muari satu hadis. Memang tak ada dah masa apa tak ada, nak hurai hadis ni dulu. So comel-comel hadis dan sebesar-besar pahala. Saya tak bisa jumpa lagi ni. Hadis jok dibaca mari sama ada masa mengaji dan lepas ada mengaji hari ini tak biasa berjumpa semacam hadis ni. Dari segi apa ni? Segi besarnya pahala. Apa nanti insya-Allah kita muzakarah minggu depan. Dia niat nak buat baik, tak jadi nak buat sebab berlaku kemalangan ataupun ada sebab-sebab yang wak tak boleh buat, maka tu hawi pahala penuh. Dia dia. Lepas tu wa in hamma biha, dan jika kalau dia ni angin azam niat nak buat kebajikan buat baik, fa amilaha, maka dia buat sungguh. Tu dia, buat sungguh. Niat nak buat, misalnya buat motor, bom pergi kedai. Tiba-tiba jalan dia lagi ada kayu sepotong duduk atas batas tu. Gua melepas berat menyakut pun dia panggil tu. Tapi klik nak weh, klik lagi, nak ambil weh tak tepi takut demo lain mari jejak balik ke ataupun menyakiti orang lain. Maka buah benda menyakit ini besar mana pahala. Tapi Nabi ketika dia naik Isra wal Mi'raj, Nabi kelihkan Nabi kata seorang duk nikmat-nikmat duk sedap-sedap dalam syurga dengan sebab perkara ya. Ialah dia buah pang kayu yang tumbuh atas batas. Kalau jalan lagi mari maka berduri bercabai menyakiti orang maka jadi kerak dia pah tak pah tepi. Sebab tu perkara ya. Tuhan bui dia panggil setinggi-tinggi peringkat dalam syurga seduk dalam nikmat-nikmat duk seronok-seronok sedap-sedapkan. Maka dia niat baik. Klik lagi aku nak mari buat kayu ni. Takut demo lain budak mari ke ratus sikar ataupun naik motor sim kereta pun boleh hadir dia panggil rusak berlaku tayar dia ataupun buat dia hilik maka pelaga apa. Dia menyakit dia lah. Tu dia. Mak klik mari pak sungguh tak ada lagi pada kayu tak siapa hadir lagi. Dia ambil pergi buat tak tapi halis sungguh dia buat sungguh. Azam lagu tu nak buat niat lagu tu maka dia buat sungguh. Tu dia. Ni sebagai misal. Dah lain lagi bersupa ya. Tu dia. Supaya kita ni hari pagi jemaah ni sama-sama dah kita buat pada galiknya. Aku tadi nak pergi masjid, nak pergi muzakarah, nak pergi dengan sikit banyak daripada ilmu pengetahuan. Buat duit ya 10 kok. Buat duit ya 20 kok. Niat apa? Nak sangga nak yatim, nak sedekah pada nak yatim. Ada dia. Ada duit itu untuk nak yatim, bukan untuk siapa ada alim. Ada dia. Maka kita niat jadi rumah dah. Mari pak kita buat sungguh. Itu apa ya? Misal kita ada buat sama-sama dah ni. Dah lain lagi bersupa. Ataupun klik lagi kita mari semai jemaah. Lagi kita mari sungguh, kita buat sungguh. Itu dia. Dia azam dia nak buat kebajikan, buat lepas tu dia buat sungguh, boleh buat. Katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Maka jikalau dia niat baik dia buat sungguh, maka Tuhan beri sekurang-kurang 10 ganda. Kurang sekali 10 ganda. Al hasanatu bi 10 amsalha. 10 ganda. Kalau sedekah dia panggil apa?
10 kau, maka seolah-olah dia dekat 100 kau. Itu dia. 100 kau, seolah-olah dia dekat 1000 kau. Hak tu paling kurang. Hak tu bergantung sampai tarikh mana? Sampai 700 randa Nabi kata. Bukan lebih banyak 700 randa tak hak kau nak royak. Tak ada kau yang tertentu dah. Maka semua tu kembali klik kepada ikhlasan dari hati dia. Lagu mana dia rasa dapat ikut rasa dia. Sebab Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu dia. Apa yang niat, apa dia rasa halus dalam hati dia, tu hewi ikut tu. Jika kalau bulat pun sungguh, tak ada benda lain dah langsung dah, hak ni lebih besar sekali, pucuk su. Nah, itu dia. Kalau itu berganda-ganda, yang tak tahu banyak mana, hak tu kembali klik kepada ikhlasan kita, tapi sekurang-kurang 10 cerak 10. Siapa 700, siapa 7,000, 70,000, 100,000, 1 juta lah kita ahwat kau. Hak tu klik kepada dia panggil soal dalam jiwa di hati dia. Itu dia. Itu di segi kebajikan. Dan dia panggil murahnya Tuhan kita. Nah, itu dia. Dan sebaliknya pula Nabi kata wa man hamma bi sayyi'atin, dan siapa-siapa azam niat nak buat jahat. Tak kira jahat apa-apa, Tuhan menyata dah kan ni jahat semua sebagaimana yang nyata balik ni baik. Ni jahat pula. Tapi dia ni nak buat jahat. Nah, azam nak pergi curi ke, azam nak kaya lagi ke, nah, ayam nak pergi zina ke, azam nak kelih orang panggil apa, raya ni ke, ataupun nak pergi nak dengar orang panggil lagu tu lagu ni ke, ataupun nak buat apa-apa daripada benda-benda hak Tuhan lagi. Tapi falam ya'malha, tak ada buat dah. Sebab ada benda mai sekat dia tak boleh buat. Dia masa sedar takut pada Allah tinggal. Ataupun nak buat tak boleh pergi. Sebab apa tak ada kenderaan. Ataupun ada berlaku kemalangan ni tak boleh buat benda yang dia nak buat tu. Hak pentingnya tak berlaku buat dak sebagaimana dia niat dia azam. Itu dia. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tu hewi pahala dia weh. Tapi hanya ulama kait. Apabila dia tinggal kerana Allah, tu hewi pahala. Dia niat nak buat jahat, tapi mari pak tak boleh buat tu hal lagi. Tu hewi pahala. Tapi kalau tinggal dengan sebab benda lain macam sekat nak buat sangat, tapi tak boleh buat sebab benda lain. Tak dapat pahala lagu tu. Ulama mari tafsir yang luas lagi di sini. Ada dia. Patu wa in huwa hamma biha, dan jika dia azam dia nak buat benda jahat saat ni, fa'amilaha, maka dia buat sungguh. Ayat sungguh. Katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tuhan tulis apa? Sa tulis. Dan tak berganda dak. Ada dia. Malaikat berlaku pada masa yang mulia berganda dosa. Dan jika berlaku pada tempat yang mulia, berganda dosa. Bagaimana tanah haram. Sebagaimana pahala berganda, maka juga dosa berganda. Mulai Ramadan juga hari panggil pos, bagaimana pahala berganda juga dosa berganda. Tapi jika ada tempat yang lain, masa yang lain yang bukan pada bulan Ramadan dan bukan pada tanah haram, dak Tuhan buat kemaksiat wala besar pun tulis so. Tapi dosa besar. Ni so dosa halus. Tak ada tamuh, tak ada orang panggil pos berganda dak. Berbeza dengan orang panggil kebajikan ya berganda. Itu dia. Kalau itu niat kita. Niat kita. Lepas tu hak pelik lagi-laginya, pelik mana? Benda hak nak berlaku kita ni, masa depan apa semua ikut kerjaan kita, ia berlaku ikut niat. Tu hebu ikut niat kita. Tu hebu ikut niat kita. Dan niat kita baik pula sungguh, nak uya lagu tu, Tuhan akan menyampaikan kita sampai situ. Tapi betul sungguh niat. Itu dia. Sampai itu dah ada 2 hari kemarin, kisah Cidu Comel baca. Iaitunya seorang yang muda anak raja masa dulu hari itu. Umur banyak juga ada, tapi tak umur tanggal, tak bening lagi. Maka orang tu mari bertawar sebab dia orang kaya, okey. Anak raja, anak pemimpin. Itu dia. Mari bertawar, dia kata orang ni tak layak dengan dia, tak padan. Orang panggil tak ada maksum dengan dia dak. Tak orang ni orang panggil sendiri orang ni pula ada. Syur perempuan ni. Pas orang nak mari bertawar tu, nak mari royak dia kata perempuan ni. Dia mau pilih dulu. Hak baik, hak jangan, hak apa cukup. Tapi dia tak layak dengan aku.
Dia panggil pun tak ada, dia panggil tak masuk aku tak kena bukan ada, tak kena. Sehingga dia mau tawa siapa kepada anak raja lain mana yang dia bayar pada dia lagi. Kita ada orang tu dia panggil pun tak ada maksum dia kata. Maka sehingga orang dekat-dekat dia bahasa takabur sungguh besar diri dia panggil nafsu sungguh mun. Nah, jika semua hak tawa mari ni, hak semua baik belaka tak layak pas siapa layak. Dia kata dak kamu jangan faham silap dah, dia kata. Aku ni bukan aku sombong, bukan aku bahasa lebih dak, tapi semua perempuan yang kamu royak tu tak ada kena dengan niat aku dak. Aku niat aku lain. Maka aku nak lagu ni tak selama tak berjumpa aku tak rumah tangga. Mereka dapat perempuan yang aku niat, aku azam nak perempuan macam ni, mereka aku berjumpa ketika tu lah baru aku kahwin. Aku bini, aku menikah. Kata dia. Maka dia mau tanya, perempuan macam mana? Yalah, kata aku niat, aku nak isteri, nak seorang perempuan yang jadi isteri aku ni ialah perempuan yang salihah, yang baik, yang juru, yang akan jadi isteri yang paling baik bagi diriku dan akan jadi mak paling baik bagi anakku. Lagi pula niat seorang perempuan ni supaya aku ialah supaya nak dapat seorang anak akan jadi penglawan, akan jadi mujahid, akan dia ni lah anakku ni lah yang akan membebaskan Palestin, Kudus masa dulu gitu. Yang dijajah oleh orang panggil orang Europe, orang Kristian sebagai masa dulu itu yang masuk babi, masuk pos semua dalam masjid Baitul Maqdis. Nah, lama jajah kakak beratus tahun. Nah, maka niat dia melalui perempuan ni aku akan dapat anak yang boleh bebas dari tangan Palestin daripada tangan-tangan orang kafir di masa tu. Maka tak dapat lagi perempuan semacam ni. Habis tu dia tak sih. Ai nak buat ikut niat dia. Ada dia. Maka lama muslimat tiba-tiba suatu hari dia keluar daripada rumah dia nak pergi ngaji. Ngatuk guru dia. Keluar pergi ngaji, maka masuk dia ngatuk guru dia dengan beradab duk sila depan dia panggil pun tak teluk, tak ada tak pekak dia nak raja pun dak lah. Nak ngaji ke? Duduk. Tiba-tiba guru paling di kanan dia kata, "Ha, kan kamu? Aku hantar orang kemarin pergi seorang. Bukan kecil dengan dia dak lah. Kecil dengan perempuan boleh tabir ni, dia boleh tabir. Aku hantar seorang anak muridku lelaki yang baik yang jujur supaya dia minta mung. Nama tuju dak?" Tanya perempuan dia tabir. Ya dak ada, ya dak ada. Maka perempuan kata, "Ya mari rumahku kemarin, tapi dia ni dia panggil pun tak layak dengan aku. Dia main maksum dengan aku dak." Ada. Maka tu guru kata, tak layak ke mana lagi dia. Aku pilih sebaik-baik nak murid aku hantar kat mu ni. Sebab aku tahu tamu juru, sampai tu aku nak dia panggil pun sebaik-baik sebujur-bujur nak murid aku, dia panggil pergi masuk minta mu. Wahai seorang perempuan. Nah, ada dia. Dak dia panggil pun. Ya baik tapi ya tak ada masuk dia panggil tak ada maksum dengan aku dak. Maka tu guru tanya, "Lepas tu siapa laki lagu mana alu nak dia panggil pun nak maksum dengan mu?" Dia kata, "Wahai tuan guru, saya cinta azam niat saya nak orang panggil pos orang lelaki yang akan jadi suamiku yang paling baik, yang cinta dia tu nak seorang anak jadi penglawan membebaskan Palestin daripada tangan orang kafir. Aku nak orang lelaki lagu tu. Tak nak orang lain." Maka siapa dengar? Ayo mari sana ni. Anak raja sana ni dengar. Maka kejut dia, ai niat supaya dia habis-habis. Tu dia. Maka tuan guru, saya minta perempuan tu jadi isteri saya. Dia tahu, maka dia kata, bukan dia mu tak ni orang pakai miskin ni, tak ada pekat apa, orang kampung dia, raja tak layak mu dia. Tak, dia layak dengan aku, dia kata. Sebab apa? Sebab rasa dia, niat dia supaya aku 100%. Maka dia layak bagi aku, bagi jadi isteri aku. Maka menikah kahwin dua orang itu. Nah, tu dia. Maka lama boleh anak seorang lelaki. Nah, maka sebagaimana dia niat dulu hari itu, berlaku sungguh tu hari ke dia. Anak dia ni lah yang bebas Palestin daripada tanah kafir Kristian masa dulu itu. Siapa anak dia ni? Salahuddin Al-Ayyubi. Sohumna Salahuddin ni tak ada siapa tak kenal. Berpiak siapa orang bebas Palestin? Salahuddin. Anak dia, anak lelaki ni, anak perempuan ni.
Tuhan pada galik dia wi kepada kita ikut niat kita. Sabit tu dia hari ni sebab apa? Rusak rumah tangga, sebab apa? Tujuan menikah tujuan lain. Sabit tu nak menikah tu niat ni molek. Nak buka kedai niat wi molek. Dah nak buat apa niat wi molek. Tu dia panggil apa? Sebab apa? Dan niat baik Tuhan akan memberkati benda-benda yang kita nak buat tu. Dan Tuhan jaga, Tuhan apa semua. Nah, tu dia. Kalau gitu, kita niat baik. Maka niat ni dah pakai sekali. Jika amalan baik niat tak jamin, tak pakai dibala pula. Nah, tu dia. Misalnya ulama ni besar sangat seperti Raya Haning. Sehingga jika ambil darah orang mati syahid. Dan mari tak dalam satu neraca, lepas tu ambil dawat para ulama dekat kita, mari tak satu neraca, berat dia panggil dawat para ulama lagi. Dan para ulama ialah setinggi-tinggi peringkat, ia duduk bawah peringkat Nabi ya. Hak tinggi kali peringkat Nabi, bawah tu ya sudah ulama. Orang mati, orang syuhada nun bawah nun lagi ni. Nah, tu dia. Bila tu? Apabila dia niat kena. Apabila dia buat kerana Allah. Tapi jikalau dia niat tak camil, tak baik, dia mula-mula masuk neraka. Nah, tu dia. Sebab itu kita mari betul niat kita. Dia panggil setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita. Dan dia panggil apa? Wicamil. Bahkan wicamil dalil daripada zahir lagi. Nah, kita tahu hak penting sekalinya. Sabit tu lihat hadis yang begitu comel Nabi Dana, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana dianya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak lihat kepada tubuh badan kamu wahai manusia, ai muni repang gemuk kaku, tubuh gagah kata agak tak lihat. Wala ila suwarikum, dan tak lihat kepada rupa kamu dah. Ai tak ambil hadu bukan tu tempat ukur dah ahli. Nah, tu dia. Jangan tak kira. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi tempat Tuhan kelihnya, Tuhan nilainya, Tuhan buat kiranya di hati kita, ai di niat kita. Gapo niat, gapo kita buat kerana siapa? Dah, situ hak orang panggil Tuhan lihat. Nah, tu dia. Maka sekarang saja hari ni. Dah, insya-Allah sama semula. Dah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.